Okay. So hari ni, okay, insyaAllah kita akan kita ada apa namanya tu, eksperimen 1 ya. So eksperimen 1 ni adalah qualitative analysis of organic compound. Alah, saya tinggal pen kejap ya. Sorry. Okay, hari ni kita akan ada qualitative analysis of organic compound. Apa maksudnya qualitative ni? Maksudnya kita akan, kalau ikutkan dia punya dari segi objektif tu, sebenarnya kita nak kita nak menguji lah ya, kehadiran sesuatu elemen di dalam organic compound lah ya. Kita nak dapatkan dalam eksperimen hari ni, apa yang kita nak buat ialah kita nak mengesahkan kehadiran elemen-elemen tertentu, ataupun kita nak menguji kehadiran elemen-elemen tertentu di dalam organic compound ya. Okey, contohnya kan, okey, ni kalau kita tengok contoh kita bagi kat bawah lah ya. Jadi apa learning outcome untuk kelas kita pada hari ini ialah at the end of the lesson ya, student should be able to identify the element. Apa maksudnya identify the element tu? Contohnya kita nak confirm lah, ataupun kita nak mengetahui lah, ataupun kita nak menyatakan bahawa dalam sesuatu organic compound, contohnya sugar, okey, terdapat elemen karbon, terdapat elemen hidrogen. So dalam organic compound kita nak mengidentify the element. Kita nak identify the element dalam organic compound ya. Tujuan kita punya eksperimen pada hari ini ialah to identify the element in organic compound. Contohnya kita nak identify kehadiran karbon dengan hidrogen di dalam sugar. So itu kita punya tujuan eksperimen kita pada hari inilah ya. Okey. Ni kita lihat. Okey. So kita ada 3 bahagian, 3 part dari segi prosedurnya ya. Jadi part yang pertama, part A tu, kita nak determine the existence of carbon dan hidrogen dalam sugar. Kita nak mengesahkan, sebenarnya lebih kepada nak mengesahkan lah, untuk part ini lebih kepada nak mengesahkan kehadiran karbon dan hidrogen di dalam sugar lah ya. Okey, kita tahu bahawa sugar, okey, dari segi molekular formula, okey, dia punya molekular formula adalah C6H12O6. Ini adalah molekular formula of sugar. Kan kita dah nampak seketul sugar tu kan, kecil macam tu. Jadi kita katakan bahawa sugar ini, dia punya molecular formula adalah terdiri pada 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen lah ya. Okey, jadi macam mana kita nak verify ataupun nak mengesahkan di dalam sugar itu ada carbon ya, dalam sugar itu ada hydrogen ya. Okey, caranya ialah melalui tindak balas combustion lah, melalui proses combustion. Okey. So apa yang kita akan buat dalam eksperimen pada hari ini ialah kita akan bakar sugar. Jadi kita akan masukkan sugar dalam boiling tube ya. Jadi apa kita buat ialah kita akan masukkan sugar di dalam boiling tube. Masukkan sugar dalam boiling tube. Okey. Tujuan dia ialah kita nak bakar dia. Okey. Kemudian kita masukkan KClO3. KClO3 ni sebenarnya sebab kita nak lakukan tindak balas combustion. Tindak balas combustion perlu ada oksigen lah kan, dia perlu ada oksigen. Jadi sekarang KClO3 ni tujuan dia, kita masukkan dia adalah untuk membekalkan oksigen lah. KClO3 ni apabila dia
dia dipanaskan, bila dipanas, dia akan membebaskan oksigen gas. Ya. Dia akan membebaskan oksigen gas lah. Ya. Jadi dalam ni akan adalah oksigen nanti. Ya. Sebab kita panaskan kita bakar sugar, pada masa yang sama kita juga memanaskan KClO3. Apabila KClO3 ni dipanaskan, dia akan menghasilkan oksigen gas. Ya. Jadi oksigen gas dalam bekas ni adalah, kalau tak ada oksigen dalam bekas nanti tutup macam ni kan. Okey. Jadi sekarang apabila sugar ni terbakar, ya, dia akan menghasilkan carbon dioxide lah, ya. Dia akan menghasilkan carbon dioxide. Jadi apabila sugar itu menghasilkan, combustion of sugar menghasilkan carbon dioxide, ya, dan juga dia juga boleh menghasilkan gas, menghasilkan air lah. Combustion of sugar nanti akan menghasilkan combustion of sugar tambah oksigen lah kat sini ya. Menghasilkan carbon dioxide dan H2O lah. Jadi kita apa yang kita buat ialah nanti gas carbon dioxide yang terhasil ini, ya, gas carbon dioxide yang terhasil ini kita akan uji dia. Kita nak sahkan dia dengan menggunakan lime water. Jika lime water campur dengan carbon dioxide, ya, dia akan menghasilkan warna yang dia akan turn cloudy. Lime water nanti dia akan turn cloudy jika dia dicampurkan dengan carbon dioxide. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengesahkan betul tak gas yang terhasil itu adalah carbon dioxide lah, ya. Kemudian combustion of sugar akan menghasilkan juga H2O. H2O tu nanti dia akan condense dekat sini, dekat permukaan, dekat mouth of the boiling tube. Dekat mouth of boiling tube. Jadi kenapa kita nak uji kehadiran carbon dioxide dengan H2O? Sebab kalau kita katakan bahawa, ya, jika dalam sugar itu ada menghasilkan carbon dioxide, ya, jika combustion of sugar itu menghasilkan carbon dioxide, ya, jika combustion of sugar menghasilkan carbon dioxide, ini menunjukkan bahawa di dalam sugar itu ada carbon. Sebab carbon dioxide ini semuanya datang daripada sugar. Boleh tak? Jadi carbon dioxide ini, carbon dalam sugar akan menghasilkan carbon dioxide. Jadi apa kita boleh kata kat sini? Jadi kita boleh katakan bahawa kalau combustion of sugar menghasilkan carbon dioxide, menunjukkan bahawa sugar contain carbon lah. Faham tak? Boleh verify lah dalam sugar itu ada carbon. Jika combustion of sugar menghasilkan H2O, kita boleh katakan bahawa sugar mengandungi hidrogen. Sebab bila dibakar, sugar terbakar menghasilkan air, hidrogen H daripada air ni datangnya daripada dalam sugar. Mereka itu just rearrange sajalah daripada keadaan bonding kat sini, dia akan menghasilkan H2O lah apabila dia mengalami proses pembakaran. Ya. Jadi jika andai kata air terhasil, ini menunjukkan bahawa dalam sugar itu ada elemen hidrogen. Jika carbon dioksida terhasil, menunjukkan bahawa dalam sugar itu ada elemen karbon. Jadi dengan terhasilnya H2O dan dengan terhasilnya carbon dioxide, menunjukkan bahawa dalam sugar itu ada karbon, ada hidrogen. Faham tak? Boleh ke tak boleh? Okey ke tak okey? Boleh. Faham tak? Boleh ha? Okey, jadi apa yang kita akan buat dalam eksperimen ini? Ya. Apa yang kita akan buat dalam eksperimen ini? Okey. Dalam eksperimen ini apa yang kita akan buat ialah, ya, kita akan ambil satu boiling tube lah. Okey. Kemudian kita masukkan dengan sugar. Lebih kurang 0.2 gram sugar lah. Lepas tu kita masukkan juga dengan
KClO3. Lepas tu kita akan sambungkan dengan satu delivery tube. Okay, kita akan sambungkan dia dengan satu delivery tube lah. Ya. Okey, saya sambungkan dengan satu delivery tube untuk menghalakan gas yang terhasil itu kepada lime water. Kita akan masukkan dia kepada lime water lah. Okey. So, gas yang terhasil itu kita jangkakan adalah carbon dioxide. Kenapa kita jangkakan carbon dioxide? Kenapa kita tak jangkakan gas SO2 ke, gas NO2 ke, kan? Sebab kenapa kita jangkakan carbon dioxide? Sebab kita katakan bahawa sugar mengandungi elemen karbon. Boleh tak? Boleh tak? Faham tak ni? Kita jangkakan, kenapa kita guna lime water? Sebab kita jangkakan bahawa Ada carbon karbon. dioxide yang terhasil. Dari karbon. Sebab dia ada karbon, yes. Betul. Sebab dalam sugar ada karbon, kan? So bila dia ada karbon, karbon tu nanti akan menghasilkan carbon dioxide lah. Ya, jadi kita akan test dia dengan menggunakan, nak mengesahkan kehadiran carbon dioxide, kita akan gunakan lime water lah. Macam tu. Boleh ya? Jadi dalam eksperimen ni apa kita buat ialah kita akan masukkan sugar dalam boiling tube. Pakai boiling tube lah. Ni pakai boiling tube. Tak boleh pakai test tube. Sebab boiling tube ni dia punya temperature tahan sampai 200. Itulah suhu macam tu. Suhu yang tinggi boiling tube. Macam mak kamu punya casserole kot. Saya jarang masak lah. Apa namanya tu? Casserole. Apa namanya tu yang warna coklat tu? Alamak, lupa lah pula jarang masak ni. Pyrex. Apa benda yang boleh masak? Besi, kaca yang boleh masak tu apa benda? Bukan Pyrex lah. Alamak, lupa lah pula nama dia. Vision kot kan? Dia boleh tahan panas. Apa dia? Dia boleh tahan panas tau. Jadi, kita akan pakai boiling tube. Sebab ni nanti memang kita akan bakar betul-betul. Jadi, kita akan bakar sugar tu. Dalam tu kita masukkan KClO3. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan oksigen gas. Okey. So kita bakar. Okey. Nanti carbon dioxide yang kita jangkakan terhasil itu kita akan alirkan dia masuk ke dalam lime water menggunakan delivery tube lah. Ni kita ada delivery tube lah. Ya. Kita ada delivery tube. Alright. Lepas tu apa yang saya nak kamu perhatikan ialah pada dua tempat. Satu, tengok lime water ini apa jadi. Satu lagi tengok formation of water vapor kat sini. Nanti dia akan nampak water vapor ni. Ya. Kita akan nampak water vapor. Bukan water vapor lah. Dia condense, dia akan jadi water droplet lah. Droplet. Dia akan jadi titisan air lah. Water droplet kat situ. Dekat mouth of the boiling tube lah. Ya. Okay. So kita dah masukkan KClO3, masukkan sugar, kita panaskan the mixture. Okay. Lepas tu kita pass the gas release through lime water using delivery tube lah. Lepas tu kamu kena record observation of lime water and mouth of the boiling tube. Okay. So sekarang mari kita cuba tengok dia punya videonya. Allah. Awet. Keluar ni. Kenapa? Madam, nanti lime water tu turns cloudy ya, madam. Cuma madam try masuk balik pasal. Lime water tu nanti dia akan turn cloudy. Tak ya, saya dah tapi saya punya ni tadi dalam WhatsApp. Saya akan play video lah. Tak ya. Ni macam mana nak dapatkan ni balik? Reload Kena tunggu dia habis tu kot. Loading. Ni. Nak tolak ni? Ajay. Bokono ajang. Minta maaf lah ya, mau cuba. Madam jangan refresh page, tunggu dia loading dulu. Wajib ni gini kan. Saya kena tunggu Sebab dalam tunggu lagi Saya bagi video tu dekat kamu ya. Saya bagi video tu dekat kamu.
kamu tengok. Saya akan Okay, saya forward video tu dekat you all ya. Saya dah masukkan tu. Ni, okay, kita tengok ni. Nampak tak video ni? Nampak tak video? Nampak madam, nampak. Ni dia sugar lah. Kita ambil sugar tu 0.2 gram of sugar. Okay. Lepas tu kita campurkan dengan potassium chlorate lah, KClO3. Okay. Okay. Masukkan dalam boiling tube. Okay. Ini peralatan yang kita perlu pakai. Masukkan sugar dan KClO3 dalam boiling tube lah. Okay, ambil lime water. Kita akan ambil lime water. Masukkan lime water dalam test tube. Nampak tak ni? So ini kan dalamnya ada sugar tau. Dalamnya ada sugar dengan KClO3 tadi. So dalam ni ada lime water lah. Kita main bakar. Yang ni kalau budak-budak perempuan selalu melompat lah. Selalunya kalau eksperimen yang ni memang saya suruh budak lelaki je buat. Lepas tu budak perempuan tengok je kan. Sebab nanti macam-macam chaos dalam saya punya lab tu nanti kan. Saya tak mau. Jadi seorang dua je. Tapi ada juga. Biasanya dia memang senang terbakar lah. Especially jika nisbah campuran KClO3 dengan gula kamu tu tak begitu betul. Main taram-taram ambil je. Nanti kalau KClO3 tu terlalu banyak kan. Jadi oksigen yang terhasilkan itu lebih terlalu banyak. Maka nanti akan boleh pecah ni. Boiling tube ni boleh pecah. Sebab tu saya suka budak lelaki je yang pegang. Sebab budak lelaki ni ditabah sikit kan. Tak ada menjerit budak perempuan. Contoh tu macam tu lah. Alright, mari kita tengok seterusnya. Okay, memang terbakar ni. Nampak dia terbakar. So nampak dah ni gas carbon dioxide yang terhasil tu masuk dalam lime water lah. Jadi dikata kat sini function of KClO3 is to supply oxygen gas for the combustion of sugar. Higher concentration of oxygen gas initiate vigorous combustion reaction. Jadi dia punya precaution tolong pakai goggle lah ya sebab bahaya ni ya. Takutlah mata kamu semua nak kena jaga ya. Jadi cuba tengok lime water dia akan the clear solution of the lime water turn cloudy, indicate the formation of carbon dioxide ya. Nampak dia begitu. Ni nampak dekat mouth of the boiling tube tu akan terhasilnya water droplet lah kat situ. Kat sini. Dekat mouth of the boiling tube lah ya. The water droplet form at the mouth of the boiling tube indicate the formation of water ya. So ini yang kita akan buat lah. Okay, the formation of carbon dioxide and H2O indicate the presence of carbon and hydrogen in the sugar. Kalau carbon dioxide tak terhasil and H2O tak terhasil, menunjukkan bahawa sugar tak akan mengandungi carbon dan hydrogen lah. Tapi bila kita bakar dia, carbon dioxide and H2O yang terhasil. Ini menunjukkan bahawa carbon and hydrogen ni elemennya ada di dalam sugar. Ya. Okay. Faham tak ni? Boleh tak? Okey kah? Okey ke tak okey? Okey. Ya. Bila saya tak. Okay.
Ya, apa dia? Alright. So, yang ni adalah part A lah. Nah, ini adalah part A lah ya. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya boleh tulis. Tulis kat dia punya apa ni. Tak ada ya? Okey. Kalau tak ada kita Tak ada, madam. teruskan ya. Tak ada. Okey. Kita teruskan. Alright. So, seterusnya kita nak tentukan kehadiran elemen nitrogen dalam urea dan albumin. So, pertamanya kita nak tentukan the existence of elemen nitrogen dalam urea. Okay, dan juga dalam albumin lah, urea dan albumin. Ya, okay. So kehadiran nitrogen dalam urea ni, ya, kita boleh confirmkan dia. Kita nak confirmkan kehadiran urea dalam kehadiran nitrogen dalam urea. Okay, kita buat dua cara. Okay, satu cara kita akan uji dengan melihat pembakaran urea. Okey, pembakaran urea jika dia mengandungi elemen nitrogen, dia akan menghasilkan gas amonia. Dia akan membebaskan gas amonia. Urea ni apabila kita bakar dia, ya, sebab dia punya kandungan tu ada NH tu apa semua kan, ada C banyak lah ni, ya. Apabila kita panaskan dia jadi tak stabil, yang ni elemen nitrogen ni nanti dia akan decompose ataupun dia akan terurai menjadi gas amonia. Jika urea itu kita bakar dia. Jika kita bakarkan dia, elemen nitrogen ni bersama dengan hidrogen, dia akan tersingkir sebagai gas amonia. Gas amonia lah ya. Jadi kalau ada gas amonia terhasil, menunjukkan bahawa urea mengandungi elemen nitrogen. Jika gas amonia boleh dihasilkan, menunjukkan bahawa urea ini mengandungi elemen nitrogen. Itu satu. Satu, kita nak uji kehadiran elemen nitrogen dalam urea. Pertamanya kita lihat ada tak gas amonia terhasil. Yang kedua, kita boleh kita boleh menguji adakah elemen nitrogen ni wujud dalam urea dengan menggunakan Biuret test. Dengan test ini. Dengan menggunakan Biuret test dan juga dengan melihat adakah gas amonia boleh terhasil jika kita bakar urea. Ya. Apa yang kita boleh katakan, jika combustion of urea ini, pemanasan urea, bukan bakar lah, dia sebenarnya panaskan saja. Ya. Dia tak stabil, komponen-komponen dalam tak stabil, dia akan decompose, ya, dia akan terurai menghasilkan gas urea lah. Ya. Jika urea boleh apabila dipanaskan boleh menghasilkan gas amonia, menunjukkan bahawa urea mengandungi elemen nitrogen. Okey, jadi tugas kita sekarang ialah kita cuba detect gas yang terhasil itu confirm tak urea. Macam mana nak detect bahawa itu adalah gas urea? Nak uji sama ada dia adalah gas urea ataupun tidak, dua cara. Satu, kita bau gas tersebut. Gas urea ni bau dia pungent smell. Bau pungent. Dia akan menghasilkan produce pungent smell. Bau tengik. Bau tengik. Bau tengik lah, dalam bahasa Melayu bau tengik. Bau busuk lah kan. Bukannya bau bath and body work. Bukan kan. Ataupun bau strawberry from body shop. Tak, bukan. Kan. Jadi dia bau pungent smell lah, bau tengik. Yang ni pun selalu memang saya lari juga kan. Sebab saya je senang pening kepala kan. So bau-bau macam ni saya cuba lari lah. Okey. Kemudian ammonia ini, NH3 ammonia ni, gas ammonia, gas NH3 ni,
ya. Dia adalah basic ataupun alkaline gas. Dia adalah alkaline gas. Jadi kalau dia alkaline gas, dia akan menukarkan red litmus paper kepada blue litmus paper. Jadi apa kita buat ialah dalam nak melihat kehadiran nitrogen dalam urea, apa kita buat ialah kita akan panaskan urea. Apabila urea dipanaskan, okey, dia tak stabil, dia akan membebaskan gas amonia. Okey, so macam mana nak uji kehadiran gas amonia ni? Ada dua cara. Satu, kita ambil bau dia. Kita ambil bau. Lepas tu kita akan uji dia dengan red litmus paper. Sebab gas amonia ni adalah gas yang bersifat basic. Dia base. Ya. Okey. Itu kalau gas amonia terhasil menunjukkan bahawa dalam urea mengandungi elemen nitrogen. Okey. Itu satu cara nak uji kehadiran elemen nitrogen dalam urea. Satu lagi cara ialah dengan menggunakan burette test. Okey. So apa buat ialah kita ambil urea. Kita ambil urea. Okey. Urea ni banyak terdapat dalam baja lah kan. Dalam kencing pun ada urea kot ya. Macam tu kot. Okey. Urea kot air kencing kot. Tak tahu lah, tak banyak bahaya. Ya, Ada kan? Itulah. belum ada. Okey. Okey. Lepas tu burette test macam ni kita buat. Kita ambil urea. Lepas tu kita campurkan dengan NaOH. Lepas tu kita campurkan dengan copper sulfate. Lepas tu kita kena we have to stir lah. Asalnya copper sulfate ni warna dia warna biru. Blue colour lah. Okey. Jika ada elemen nitrogen dalam urea, okey, campuran ini nanti, yang ni adalah reagent burette. Burette reagent. Reagent burette ni. Reagent burette ni nanti akan menukarkan, bertukar colour daripada biru menjadi warna purple. Macam tu. Daripada dia tukar daripada blue kepada warna purple lah. Ya. Jika ada elemen nitrogen dalam urea. Apabila burette reagent ni kita campurkan dengan satu organic compound yang ada elemen nitrogen, dia boleh bertukar warna menjadi warna purple. Ni warna-warna ada chemical tertentu yang boleh menghasilkan perubahan warna apabila kita campurkan. Yang ni penting lah dalam nanti mungkin saya tak tahulah macam mana ceritanya, tapi adalah ceritanya di mana campuran ini boleh jika burette reagent kita campurkan dengan satu elemen organic compound yang mengandungi elemen nitrogen, dia boleh bertukar menjadi warna purple. Ya. So kalau kita tengok tengok ni. Okey. So mari kita lihat. Okey. So kita buat dulu ujian untuk urea lah. Yang kita buat dulu ujian untuk urea. Alright. So yang the first two procedure ni ini ada gas ammonia. Ya. Penghasilan gas ammonia daripada urea lah ya. Okey. Jadi apa prosedur dia? Kamu ambil one spatula of urea, termasukkan dalam boiling tube. Masukkan dia di dalam boiling tube lah. Okey. Kita panaskan sampai dia melt. Ni bukan betul-betul bakar macam sugar tadi, bukan. Ya. Lepas tu okey, kita masukkan urea. Lepas tu kita panaskan dia sampai dia melt dia. Bila dia melt tu maksudnya ada bahan-bahan tentu nanti dia akan dikompos menghasilkan gas ammonia. Ambil bau kan. Macam itulah kan.
ambil bau dia. You take away to identify the gas emitted. Ya. Okay. Lepas tu apa buat ialah immediately lepas kamu take wave tu atau letak sekali pun tak apa, ambil red litmus paper, letak kat surat. Tengok tak tukar colour. Jadi dari segi teorinya kita boleh katakan bahawa dia akan tukar colour menjadi blue sebab gas yang terhasil itu adalah NH3. Basic gas lah. Gas yang bersifat base. Macam tu. Ya, this is the urea lah ya, untuk urea. Okey, ini adalah ujian untuk urea menggunakan ammonia gas. Seterusnya apa buat ialah kita akan buat burette test. Prosedur 3 sampai 5 ni ini adalah prosedur untuk burette test. So ambil tadi urea yang kita dah panaskan tadi tu ya. Kita masukkan dengan NaOH. Kemudian kita masukkan dengan copper sulfate. Copper sulfate ni warna asal dia warna biru tau. Ada blue color solution. Lah ya. Okay. Jadi kita masukkan, kita stir. After kita stir, cuba tengok perubahan warna dia. Lepas tu you have to record the observation lah. Ya. Macam tu. Alright. So. Mari kita lihat. Kita lihat di eksperimen. Kali. Ni kita ambil 1 spatula of urea. Masuk dalam boiling tube. Ini ambil red litmus paper. Tengok warna dia tukar je biru dah tu. Ya, mula bertukar jadi biru. Lepas tu take wave. Bau dia. Lepas tu masukkan dengan NaOH. Lepas tu masukkan dengan copper sulfate. Okay, kita kacau. Kita stir lah dia. Dia akan tukar jadi warna purple lah. Ya, dia tukar jadi warna purple. Ya. Okey tak? Boleh ke tak boleh? Sakan ni? Boleh. Madam. Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Okey. So, kita teruskan dengan albumin. Albumin ni nak menguji kehadiran elemen nitrogen tu, kita hanya menggunakan burette test je. Kita hanya menggunakan burette test je. Kita ambil albumin, kita masukkan dengan NaOH, kita masukkan dengan copper sulfate. And then kita terus buat dia punya kita stir and then kita tengok dia punya formation of purple color tu lah ya. Sekejap tengok ni balik. Ni untuk albumin. Masukkan albumin 1 ml. Masukkan NaOH 2 ml. Masukkan dengan 3 drop of copper sulfate. Cuba tengok warna dia kat sini. Tapi warna dia tak begitu terang sangat lah. Kamu stir dulu. Allah, sekejap sangat kan. Okay. So, Allah Akbar. Sekejap. Laju berbenar kak. Sana. Kenapa dia tak tahu? Okay. Ni. Kita tengok dia punya conclusion. Red litmus paper turn to blue lah ya. Ini menunjukkan bahawa gas yang terhasil itu adalah gas ammonia. Pungent smell of gas ammonia is produced lah bila kita panaskan dia tadi. Bila kita take wave lah. Kamu tak boleh bau lah kan sebab kamu tak buat kan. Okay.
Purple color, purple solution show the positive biuret test. Ya. Jadi kalau kita tengok tadi, bila kita buat biuret test terhadap urea dan terhadap albumin, kedua-duanya menghasilkan warna purple, kan? So bila dia menghasilkan warna purple tu menunjukkan bahawa urea dengan albumin itu mengandungi elemen nitrogen. Boleh tak? Okay. So, habis dengan part B lah. Ya. Okay, ada apa nak tanya ke? Ada apa nak tanya ke? Anything nak tanya? Tak ada? Ada nak tanya tak? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan part C lah. Okay. Dalam part C ni kita nak determine the existence, the presence of sulfur lah. Ya. Okay. Dalam albumin dan dalam egg yolk. Okay. So, kalau kita tengok ya, dari segi teori lah, dari segi teori. Okay, katalah kita ada albumin. Albumin ni adalah kandungan dia karbon, hidrogen, panjang lagi lah ni ya. Lepas tu ada elemen sulfur. Sambung balik kepada karbon, sambung karbon, hidrogen dan lain-lain lah ya. Okay, ini bukan struktur sebenar lah ya. Bukan struktur sebenar albumin. Tapi macam ni lah lebih kurang kan. Organik kan, di organik mesti ada banyak karbon, ya, banyak hidrogen lah. Alright, jadi apa kita buat ialah kepada albumin ni, nanti kita akan tambah dia dengan NaOH. Okay, kita tambah albumin ni dengan NaOH. Apa tujuan tambah NaOH ni? Ialah kita nak ekstrak keluar elemen sulfur daripada albumin tersebut. Kita masukkan NaOH, kita tarik keluar elemen sulfur tu yang dalam bentuk bonding ni, ya. Dengan menggunakan NaOH, elemen sulfur ni dia akan decompose atau urai menjadi ion S2-. Apabila albumin ni kita campurkan dengan NaOH, elemen sulfur yang ada di dalam albumin tadi, dia akan diekstrak keluar menjadi ion S2-. Dia akan keluar sebagai ion S2- lah. Ya, jika ada elemen sulfur lah. Jika ada elemen sulfur. Jadi nanti kita akan uji. Okey, seterusnya, okey, kita ambil albumin, kita campurkan dengan NaOH. Lepas tu, ni kita ada albumin tadi. Kita ada albumin. Lepas tu kita campurkan dengan NaOH. So, bila kita campurkan dengan NaOH ni, sebenarnya ion S2- sudah wujud lah di sini. Ion S2- sudah wujud lah. And then kita kena panaskan sedikit lah, bukan panas sangat lah. Ya. Pada suhu 30 degree Celsius, ni kita punya room temperature saja kan. Khatulistiwa sekarang cuaca panas. Bukanlah, memanglah Allah buat lah kan benda tu. Bukan nak mengeluh, tak. Memang syukurlah panas kan. Alhamdulillah panas kan. Maksudnya pada suhu kita lah. Ya. Pada suhu kita, iaitu kita letakkan dia dalam water bath. Okay, letakkan dia dalam water bath. Temperature 30 degree Celsius. Ya. Kita letakkan dia lebih kurang dalam 2 minit gitu. Ya. Okay. Selepas itu, ya. Selepas kita letakkan, kita panaskan dia, letakkan dia dalam water bath for 2 minutes at temperature 30 degree Celsius. Okay. Nanti kita akan campurkan dengan solution lead acetate. Pb CH3 COO. Ni. Molekul ini sebenarnya dia mengandungi ion Pb. Kita nak gunakan ion Pb daripada lead acetate solution tu. Lead acetate solution ni, dia ada ion Pb. Pb2+. Yang ni adalah organic compound lah. Bukan, ni organometallic compound. Lead acetate solution ni dia mengandungi ion Pb. So, apa gunanya ion Pb ni?
ion Pb ini apabila dia combine dengan sulfur ion, dia akan menghasilkan black precipitate. Jika ada sulfur, ion Pb nanti akan combine dengan sulfur menghasilkan PbS. Kalau PbS ni dia ada observation dia. PbS ada observation dia. Observation dia akan menghasilkan black precipitate. Dia akan menghasilkan black precipitate. Precipitate. Dia akan menghasilkan black precipitate. Jadi kalau ada warna hitam menunjukkan bahawa ada sulfur dalam albumin tersebut. Kalau tak ada warna hitam, tak adalah, sebab kalau ada elemen oksigen dia hasilkan PbO kan. PbO ni dia bukan black precipitate, dia white ke apa benda, yellow ke benda macam tu. PbS ni macam mana? PbS ni dia punya appearance dia adalah black precipitate. Macam tu lah, dia black precipitate lah ya. Jadi kalau ada warna hitam, confirm bahawa PbS terhasil. Kalau confirm PbS terhasil, confirm lah dalam albumin itu ada sulfur. Faham tak? Okey ke tak okey? Okey, madam, okey. Hello, boleh ha? Okey ha? So, jadi kalau ada warna hitam, confirm ada. Dari segi apa yang kita boleh katakan, kalau ada black precipitate terhasil, black precipitate tu confirm ada PbS. Kalau ada PbS menunjukkan bahawa adanya ion sulfur. So, ada ion sulfur S2- menunjukkan bahawa dalam albumin, so kita boleh concludekan bahawa in albumin, albumin contains sulfur lah macam tu. Ni kita punya chronology CSI. Crimes CSI kan. Kita punya dari segi kita punya penyiasatan lah macam tu ya. Okey. Faham ya? Jadi kalau kita tengok sudah. Okey. Jadi apa kita buat dalam kita punya eksperimen? Ya, apa kita buat dalam kita punya eksperimen ialah kita ambil albumin, masukkan dalam boiling tube. Okey, ni albumin. Masuk dalam boiling tube, lepas tu kita tambahkan dengan NaOH. Tambah NaOH ni, semua sulfur dalam albumin itu akan di-extract keluar sebagai S2-. Okey. Lepas tu kita panaskan dia. Okey, kita akan campurkan dengan lead acetate solution. Okey. So lead ni ataupun plumbum ion ni, yang ada dalam lead acetate solution tu nanti, okey, dia akan combine dengan ion sulfur yang terhasil dalam albumin tadi, menghasilkan PbS. Okey. Kalau ada PbS ni, kita akan nampak warna black precipitate. Lepas tu kita dah habis buat untuk albumin, kita repeat dengan egg yolk lah ya. Repeat dengan egg yolk. Jadi sekarang kalau kita tengok ya, nanti apa yang kita nak buat ialah kita nak bandingkan dalam albumin ke ataupun dalam egg yolk lebih banyak sulfur. Kita tengok kalau lebih hitam lebih banyak kandungan sulfur. Sulfur ni kan sebenarnya apabila dalam perut dia nanti dia akan combine dengan gas H2S. Combine dengan gas H2S lah. Gas H2S ni kalau kita keluarkan dia dalam bentuk angin tu kan, kentut lah dalam bentuk katakan mudah, minta maaf lah ya. Okey, memang bau dia sangatlah sesak hidung kita lah ya. Okey, so mari kita lihat videonya.
Ambil albumin. Masukkan dalam benda tube. Okey. Lepas tu kita ambil NaOH. Masukkan albumin dengan NaOH. Bagi kita ekstrak keluar ion sulfur. Lepas tu kita letak dalam water bath. Lepas tu masukkan lead acetate solution. Kita stir je. Kita biarkan, kita just stir. Dia akan menghasilkan warna hitam lah kat situ. Eyok dia tak apa hitam sangat banding dengan albumin. Allah. Kita tengok ya. The black precipitate form is lead to sulfide lah. Lead to sulfide. PBS lah. PBS tadi yang saya cakap tu. Ya ke? The more intense the black color, the larger the amount of lead sulfide. Okay. Jadi lebih banyak lead sulfide, maka kita boleh katakan bahawa lebih banyak sulfur lah. Jadi kalau tadi kita tengok dalam albumin tu lebih hitam. Jadi menunjukkan bahawa dalam albumin mengandungi lebih banyak sulfur compare than egg yolk. Macam itulah cerita dia. Itulah eksperimen tu hari ni. Thank you for watching. Habislah kita punya eksperimen. Dia minta kamu exercise kat situ, state the function of KClO3. Lepas tu compare the sulfur content in albumin and egg yolk. Habis dah. Kita punya ni. Eksperimen 1. Okay. So, ada apa-apa nak tanya kah? Siapa-apa nak tanya tak? Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Sekejap Saya nak kamu jawab soalan pre-lab. Kamu dah ambil ke soalan pre-lab eksperimen 1? Dah ambil ke? Belum tak ada, saya bagi masukkan dalam grup. Tadi prosedur tadi ada tak? Prosedur tadi ada tak? Prosedur amali tadi ada tak? Tak ada Tak ada tak bagi? Tak ada. Okay. Okay, cuba tengok dalam tu saya dah bagi soalan pre-lab. So saya nak kamu buat soalan pre-lab tu, saya bagi kamu baca dulu. Saya bagi masa dalam 5 minit untuk kamu tengok-tengok soalan tu, kejap lagi kita akan bincang. Sebab soalan macam tu lah kadang-kadang kita berguna untuk soalan practical test. Ya, mungkin ada betul-betul soalan tu yang digunakan dalam practical test lah. Ya. Cuba tengok soalan pre-lab. Yang dua soalan bawah tu ke mana? Ni. Macam mana? Ni soalan pre-lab. Ada dua kan saya bagi kan. Satu lab manual, satu lagi PDT pre-lab experiment 1. Ni cari soalan ni. Ada tak? Nanti tolong print lah. Nanti tolong print
Lepas tu jawablah, simpanlah ya, sebab nanti kemungkinan soalan-soalan mungkin ditanya dalam bentuk yang macam ni lah. Kemungkinan lah, kita pun tak tahu kan. Tak pasti soalan nak keluar macam mana. Okay, kamu baca sekejap. Saya bagi dalam 2 minit. Untuk kamu tengok-tengok soalan tu. Sekejap lagi kita akan jawab bersama-sama. Sebab saya dah ada jawapan kat sini. Ya. Kita akan jawab sama-sama nantilah. Ya. Kalau tak faham nanti kita boleh bincang. Syafiqah nak chemistry note. Boleh kejap You all nak note untuk aromatic dulu ke ataupun apa? You all dah beli buku ke belum? Dah order ke buku? Dah order tapi tak sampai lagi. Dah, tapi tak sampai lagi madam. So saya bagi sebab Syafiqah dia minta kat saya ni, PM saya. Minta maaf Syafiqah, saya cakap ya. Nak nota untuk semua ke ataupun kalau saya bagi nota, saya nak bagi untuk semua ke? Nota semua ke ataupun nota aromatik je? Mana kamu nak? Mana kamu pilih? Mana kamu lagi suka? Semua. Nak semua. Alright, saya hantar semualah. Okay, saya dah send dekat grup ya. Chemistry note untuk 1 sem. Okay, tolong jawab soalan pre-lab dulu ya. Okay dah ha? Dah ke? Kita bincanglah ya. Kamu dah tengok ya. Tengok dulu soalan tu. Okay, alright. Mari kita lihat soalan practical test tu lah. Define organic compound. Okay, organic compound ya. Organic compound ni kita boleh katakan bahawa banyak datangnya daripada living things lah. Contohnya macam kita lah. Kita ni adalah living things. Okay. 95% of our body ni sebenarnya terdiri daripada karbon dan hidrogen ya, dan elemen-elemen yang lain lah. Tapi karbon dengan hidrogen tu paling banyak lah ya, Jadi boleh kita katakan bahawa organic compound ni adalah carbon containing compound. Kita boleh katakan bahawa organic compound ni adalah Okay, kita boleh katakan bahawa organic compound ni adalah carbon
containing compound lah. Boleh kata 95%. Ya. And carbon containing compound ni banyak datangnya daripada organisme lah, organisme hidup lah. Ya. Macam tu. Ya. Baik. Jadi two basic element in the organic compound memang kita katakan ada carbon dan hidrogen lah. Ya. Organic compound ni memang tak boleh lari daripada carbon dan hidrogen. And itu pun lah yang paling banyak dalam dunia lah. Ya. Okay. Alright. So tadi dalam eksperimen tadi, ya, apa yang kita nak uji sebenarnya, ya, kita nak uji name the element that are going to be determined. Okay. To be determined during the experiment. Tadi kita nak uji, part A kita nak uji kehadiran elemen karbon dan hidrogen. Part B, nitrogen. Part C, kita tengok kandungan sulfur. Ya? So oksigen tak ada lah kat situ. Bukan oksigen. Oksigen kita tak uji kehadiran. Ya? Jadi 4 elemen ini kita nak uji kehadirannya di dalam eksperimen 1 kita lah. Ya? In eksperimen 1. Ya? Alright. Kamu nak salin ke? Ke nak screenshot je? Nak salin ya? Boleh salin? Salin. Okay, boleh. Oksigen ni tak ada. Oksigen tak ada. Okay, boleh salin. Nanti buat dalam bukukan lah ya jawapan ni. Bukukan. Madam, Ya. jawapan nombor 1 tak payah salin panjangnya tu kan? Boleh salin. Tak payah kot. Carbon containing compound lah. Inorganisma. Ambil yang keyword dia je kan? Keyword dia adalah carbon containing compound. That is the keyword lah. Okay, for organic compound lah. Sebab dia memang mengandungi banyak carbon and hydrogen lah. 95% above. Okay, dah? Dah. Okay, mari kita lihat seterusnya. Okay, tengok part A. Dia tanya function of potassium chlorate. Tadi function of potassium chlorate itu adalah untuk provide oxygen for combustion of sugar lah. Ya. Okay. What is the function of potassium chlorate? Provide oxygen for combustion of sugar. Okay. Part B. Ni saya dah cerita tadi kan macam mana. Okay. Part B pula. Determination of nitrogen in urea and albumin. Predict the smell of gas emitted when urea is being heated. Tadi saya dah cerita tadi. Bila urea ni dipanaskan, elemen nitrogen dan hidrogen akan dikompos menghasilkan ammonia. Ammonia ni bau dia adalah pungent smell. Bau dia pungent smell lah. Ya. Awak ada benda ni kat sini, cik. Yang ni saya ubah ke sini. Tak nampak kamu nak nyalin ni. Okay, seterusnya. Predict the observation when copper sulfate is added to the mixture of albumin and hydrogen peroxide. Ini adalah burette test tadi lah. So burette test tadi kalau kita tengok dia pada blue tukar jadi purple color. Boleh salin? Madam, nak tanya. Ya. Ya. Apa dia? Pungent smell tu kalau tulis unpleasant smell boleh tak?
Pungent smell tu Unpleasant contoh smell. kalau Tak spesifik. tak spesifik. Kalau dia kena spesifik. Betul. Kalau terlupa lah Memang kan, ammonia contoh, bau dia saya pungent selalu smell. tertukar kan. Kalau kamu pilih bau tak boleh. Sebab kalau kita unpleasant smell, contohnya ni bau H2S kan. Ni bau kita punya hasil tu kan. Ini pun unpleasant smell juga. Ni pun unpleasant smell juga. Tak boleh. Unpleasant smell ni is too common. Tak boleh. Dia kena spesifik. Dia mesti spesifik lah. Memang tak ada bau lain. Kalau bau H2S ni dia unpleasant, tapi bau dia busuk kan. Best. Lepas tu yang ni pun unpleasant smell. Kalau kita katakan ammonia pun unpleasant smell pun tak tepat lah macam tu. Boleh medium. Okay. Salah ya. Saya nak cari equation. Okay, andai katalah kan. Sekejap. Saya terlupa nak bagi equation lah. Tadi kan kalau kita tengok KClO3 ni dia menghasilkan oksigen dari segi equation. Bila kita panaskan KClO3, apabila kita panaskan dia akan menghasilkan dari segi equation dia akan dapat KCl plus dengan oksigen. So kita kena balancekan lah kat sini. Ni kita kena letak 3. Ni letak 2. Ni 2. Ni equation dia. Equation untuk penghasilan oksigen daripada heating process of KClO3. Ini equation dia. Saya lupa nak bagi. Ya. Ni dia akan hasilkan oksigen gas lah. Ya. Jadi 2 KClO3 produce 2 KCl and 3 molecule of oxygen. Ya. Ni equation lah. Dari segi equation. Okay. Ni dah. Dah habis semua. Dah habis Alek? Dah. Dah habis beritahu ya. Okay. So tengok seterusnya tu. Determination of sulfur in albumin and AEO. Okay. So why sodium hydroxide is added to albumin and AEO before addition of lead acetate solution? Sebab NaOH tu kita gunakan dia untuk produce ataupun nak extract keluar ion S2- lah. Ya. Yang mana dia akan react dengan Pb2+ nanti. S2- tu nanti boleh di-react dengan Pb2+ yang datangnya daripada lead acetate solution ni. Sebenarnya ini yang ni kan ion dia ion Pb2+. Ion lead acetate CH3 COO- ada 2 lah. Dia akan menghasilkan lead acetate compound lah ya. Okey, jadi lead acetate ion ni lah ion lead ni lah, ion plumbum ni lah. Awak take keluar je, tak payahlah keluar. Okey. So ion Pb tu ni nantilah yang akan combine dengan sulfur untuk membentuk PBS lah ya. So itu cerita dia ya. Boleh salin. Dah kah? Dah ke belum?
Dah. Okay. Okay, tengok. Yang ni kita punya ada discussion nanti kita boleh guna yang ni lah dia. What will you observe at the mouth of the test tube and what will happen to lime water after the combustion of sugar? So kalau kita tengok di sini, dekat mouth of the boiling tube tadi, bukan test tube lah, ya, boiling tube. Mouth of the boiling tube tadi kita akan nampak formation of water at the mouth of the boiling tube. Okay. And what will happen to the lime water after the combustion of sugar? Jadi gas yang keluar daripada combustion of sugar tu nanti akan tukarkan lime water become cloudy solution lah, ya, turn to cloudy lah, ya. Okay, jadi apa observation yang kita boleh nyatakan di sini? Apa observation kita boleh buat? Apa deduction yang kita boleh buat? Jadi apa deductionnya ialah the combustion of sugar yield ataupun produce H2O and carbon dioxide lah. Ya, kita boleh katakan bahawa combustion of sugar yield H2O and carbon dioxide. Jadi as a conclusion, jadi kita boleh concludekan bahawa sugar contains carbon and hydrogen. Element of carbon and hydrogen lah. So boleh salin. Tak mau gerak. Okay. Dah beritahu ya. Dah, madam. Dah, okay. Alright. Okay, kita pergi pada part B. What is the gas emitted when urea is being heated and how to identify the gas? Okay. Jadi gas yang terkeluar tu, gas yang emit tu, ya, bila kita heatkan urea tu adalah gas ammonia. Okay, dua cara nak menguji kehadiran ammonia. Pertama, kita bau. Dia bau dia. Ya. Yang kedua, ialah kita gunakan red litmus paper. Red litmus paper ni akan turn kepada blue apabila dia terkena gas ammonia. Jadi dua cara, ya, nak identify the gas. Satu bau, satu menggunakan red litmus paper lah, ya, red litmus paper. Okay. Jadi right deduction of the observation tu kita katakan bahawa okay, bila kita panaskan urea, okay, dia akan hasilkan NH3. Jadi apa kita katakan bahawa okay, urea contain element of nitrogen. Urea contain nitrogen lah, ya. Jadi kita boleh katakan bahawa urea contain nitrogen. Daripada sini kita boleh katakan bahawa urea contain nitrogen, ya. Okay, boleh salin. Okay, dah ya? Dah kah?
Ya, dah ke? Dah. Dah ya, okay, kita tengok last kali. Ya. Determination of sulfur in albumin and egg yolk. Predict the observation after lead acetate was added to egg yolk and albumin. Kita akan nampak black saya lost connection ya. Violet tadi. Saya like lah. Betul lah. Tengok dekat ni. Dah ke? Saya dah okey baik ke? Dah madam. Dah madam. Hello? Okay. Jadi kat sini predict observation when lead acetate was added. Okay. Bila kita masukkan lead acetate yang ada BB ion tu, dia akan combine dengan sulfur yang dalam bentuk ion daripada egg yolk and menghasilkan black precipitate. Ya. Okay. Predict and explain. Ya. Dia nak kita predict and explain whether albumin or egg yolk contain more sulfur. Tadi daripada intensity color tadi kita dapati saya ada ke? Saya lag lagi ke? Saya lag ke tak? Okey tak? Saya ada tak ni? Ada madam, dah okey dah. Dah okey dah ha? Okey. Yang ni dengar tak tadi bila saya explain? Ni okey eh? Ni okey ke? Ni Okey. okey ya? Okey ya. So kita buat yang last sekali lah. Predict and explain. Yang mana mengandungi lebih banyak sulfur, egg yolk or albumin. Ya. Okey, tadi kita tengok daripada intensity color lah. Kita dapati kita dapati intensity color of albumin tu lebih lebih greater lah, lebih banyak kan. Higher lah. Ya. Jadi kita katakan bahawa albumin contain more sulfur. Ni kita dah predict lah. And then kita kena explain kenapa kita katakan bahawa albumin contain more sulfur. Because intensity of the black color in albumin is greater or higher lah. Lebih hitam mana? Lebih hitam tadi kita dapati albumin. Jadi albumin lah yang mengandungi lebih banyak sulfur. Habislah kita punya eksperimen tu. Boleh ha? So nanti kamu tolong salin lah ni ya. Copy balik. So nanti kemungkinan ini kita akan gunakan dia untuk practical test ke dan sebagainya. Kita tak tahulah apa soalan dalam practical test lah ya. Okay. Boleh ha? Okay, saya rasa sampai sini sahaja untuk eksperimen 1. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, tak ada ya? Okay, kalau tak ada, saya nak minta kamu tengok balik lah video yang saya bagi tu. Ya, tengoklah ulang-ulang kan. Kalau tak ada apa-apa, kita dismiss ya. Okay, jaga diri semua baik-baik. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you madam. Welcome.